Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membincangkan sebuah sedikit berkenaan antara salah satu tokoh daripada empat tokoh mazhab, iaitu Imam Syafi'i. Okey, Imam Syafi'i ini nama sebenar beliau Muhammad bin Idris dan beliau juga berketurunan Quraisy. Okey, gelaran Asy-Syafi'i diambil daripada nama moyang beliau, iaitu Syafi'i. Ibu dan bapa beliau berasal daripada Mekah, tetapi beliau dilahirkan di Gaza, Palestin, iaitu pada 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi. Okey, maksud saya, sewaktu Imam Syafi'i masih dalam kandungan, ibu dan bapa beliau berhijrah ke Gaza, Palestin. Okey, berdasarkan apa yang saya tahu, ayah beliau meninggal dunia ketika beliau berusia 2 tahun. Selepas itu, ibu beliau membawanya pulang kembali ke Mekah dan tinggal bersama kabilah Huzail. Kabilah Huzail ini pula merupakan kabilah yang sangat fasih dalam sastra bahasa Arab. Imam Syafi'i tinggal bersama kabilah Huzail lebih daripada 15 tahun dan membesar menjadi tokoh bahasa Arab yang terbilang di Mekah. Bermulanya di Mekah, beliau menuntut ilmu berkaitan Al-Quran, hadis dan lain-lain. Beliau menuntut ilmu daripada pelbagai guru, iaitu antaranya tokoh hadis Sufyan bin Uyainah dan juga tokoh bahasa fiqh Muslim bin Khalid Al-Zanji. Disebabkan cinta beliau terhadap ilmu yang mendalam itu, beliau terpikat untuk pergi ke Madinah bagi menyambung pengajiannya bersama Imam Malik, iaitu pengasas pada mazhab Maliki. Terdapat 5 kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Yang pertama, Ikhtilaf Al-Hadis. Yang kedua, Al-Hujjah. Ketiga, Al-Maqsus. Keempat, Al-Um. Dan yang terakhir, yang kelima, Al-Risalah. Beliau banyak menulis syair-syair ketika pengembaraan hidupnya. Syair yang ditulis adalah peringatan buat dirinya dan kepada kita yang membaca. Antara syair Imam Syafi'i yang saya ingatlah, iaitu aku telah mengadu pada guruku Waqi tentang buruknya hafalanku. Beliau menasihatkanku supaya meninggalkan maksiat. Beliau memberitahuku sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan sesungguhnya cahaya Allah itu tidak akan dianugerahkan kepada mereka yang melakukan maksiat. Kemudiannya, beliau cukup menjaga kewarakan dan integriti beliau dalam mengeluarkan pendapat dan fatwa. Pada suatu hari, diceritakan beliau keluar daripada rumah dan ditahan oleh sekumpulan manusia. Mereka menghormati beliau sebagai seseorang yang alim dan mereka bertanyakan satu soalan, iaitu berapakah jumlah kaki unta yang kamu sedang naiki sekarang? Imam Syafi'i turun daripada unta dan mengira satu persatu daripada kaki unta tersebut. Kemudian beliau menjawab, kaki unta yang aku tunggangi ialah ada 4. Cara Imam Syafi'i ini menghairankan pemuda-pemuda tersebut sebab soalan yang diajukan oleh mereka mudah. Tetapi beliau berkata, aku tidak sesekali memberikan jawapan yang aku ragu-ragu tentangnya. Boleh jadi dalam perjalanan salah satu kaki unta ini ada yang cacat. Lebih baik aku turun dan memeriksanya sendiri. Dalam kisah ni berikan pengajaran kepada kita untuk tidak mengeluarkan sesuatu pendapat tanpa sebarang ilmu dan pengetahuan. Jawapan aku tidak tahu. Lebih baik dan memberi pandangan yang silap. Itu sahaja daripada saya.